Assalamualaikum, bersama saya Zulaika Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 13 Oktober 2014. Bumbung sebuah jejantas di kilometer 12 Lebuh Raya Perlim Pasir Gudang tercabut dan ditebangkan angin sebelum jatuh ke atas jalan berhampiran Taman Kobena, Johor Bahru. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 petang semalam itu mengakibatkan 2 lelaki dan 3 wanita cedera. Kejadian yang berlaku ketika hujan lebat itu turut mengakibatkan kerosakan pada 2 buah kereta dan sebuah lori yang sedang menggunakan lebuh raya itu. Lelaki yang cedera merupakan pemandu lori 1 tan berusia 50-an dan seorang lagi lelaki adalah pemandu kereta jenis Honda Jazz yang berusia 30-an. 3 wanita berusia 30-an pula berada di dalam sebuah kenderaan jenis Toyota Vios. Pemandu lori yang tersepit dikeluarkan oleh bomba dan dihantar ke hospital, manakala 4 mangsa lain dibantu orang ramai yang melalui lebuh raya terbabit. Kerajaan Negeri Johor akan mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR untuk memeriksa seluruh jejantas di negeri ini, khususnya di kawasan bandar, bagi memastikan ia diselenggara dengan baik sekaligus mengelak perkara buruk daripada berlaku. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Dato' IR Hasni Mohamad berkata, pemeriksaan juga akan menumpukan beberapa aspek termasuk papan iklan yang dipasang di jejantas yang dikhawatiri menyumbang kepada kejadian yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Kita dapati bahawa terdapat jejantas yang mana adanya papan-papan iklan yang menyumbang kepada bebanan yang berlebihan, lebih-lebih lagi apabila berlaku ribut yang kuat. Dan saya akan meminta pihak Jabatan Kerja Raya supaya segera membuat audit kepada semua jejantas di dalam kawasan bandar-bandar seperti Bandaraya Johor Bahru ini, supaya kita dapat memastikan bahawa dalam keadaan yang paling buruk kita tidak akan mengalami keadaan yang seperti apa yang berlaku hari ini daripada berulang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat kejadian bumbung jejantas tercabut di laluan lebuh raya Taman Perlim Pasir Gudang. Berhubung kejadian itu, beliau berkata pihak JKR akan mengetuai siasatan kejadian dengan dibantu agensi lain. Dato' IR Hasni berkata jejantas berukuran 40 meter panjang dan 5.4 meter tinggi itu yang digunakan pejalan kaki dari Taman Melati ke Taman Kobena itu siap dibina pada tahun 2008. Katanya jejantas berkenaan diselenggara setiap tahun, iaitu setiap 6 bulan sekali. Saya terima kasih dengan pihak-pihak yang telah mengambil tindakan segera seperti Jabatan Bomba dan Penyelaman, termasuk juga Jabatan JPAM dan pihak JKR sendiri melalui sedia segara syarikat konsesi penyelenggaraan jalan telah pun berada di tapak kemalangan sebaik sahaja mendapat laporan tentang kejadian yang berlaku. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan bumbung yang merentasi laluan lebuh raya terbabit dilakukan kira-kira 25 orang anggota Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Ia turut dibantu pekerja syarikat pengiklanan. Ini kita tunggu angkat apa ni, yang meletakkan teknik lalu lintas. Jadi kita clearkan daripada atas jalan dah. Kita kena clear tersangka jam sampai akan terus ke tepi dan kita akan lepaskan trafik. Menurut beliau, kejadian sedemikian merupakan kali pertama berlaku sejak jejantas itu siap dibina pada tahun 2008. Kerajaan negeri mengiktiraf penubuhan Majlis Indian Youth Stars oleh Majlis Belia India Johor setelah mendapat persetujuan dari Majlis Belia dan Sukan Negeri. Tujuan penubuhan tersebut adalah bagi memberi peluang kepada para belia India melontarkan pandangan yang kreatif dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menarik bagi membantu membangunkan negeri ini.
Menteri Besar Johor Datuk Mohammad Khalid Nordin berkata, menerusi bajet 2015, Kerajaan Pusat telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit bagi membangunkan usahawan dan perniagaan masyarakat India melalui pinjaman dan Yayasan Tekun Nasional. Kerajaan memberi peruntukan untuk membangunkan usahawan dan perniagaan masyarakat India daripada program membantu koperasi suria kepada mewujudkan sekretariat khas memperkasakan usahawan India, dan baru-baru ini seperti mana yang diumumkan dalam bajet 2015, Kerajaan Pusat telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit bagi masyarakat India untuk mendapat pinjaman daripada Yayasan Tekun Nasional. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Belia India Johor Bahru di Savannah Hill Resort Ulu Tiram, Johor. Sebelum ini, Majlis Belia dan Sukan Negeri Johor telah memberi peruntukan keuangan sebanyak RM53,000 kepada Badan Bukan Kerajaan NGO Belia India untuk membiayai setiap program yang dijalankan. Sementara itu, Datuk Khalid memberitahu sejak tahun 2013 hingga kini, sebanyak 7 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil telah dibina di negeri ini, dan tambahan sekolah tersebut akan dibina pada tahun ini di Bandar Sri Alam dalam Parlimen Pasir Gudang. Ini termasuk peruntukan 100 juta ringgit setiap tahun mulai tahun 2012 dan 2013, dan ini juga termasuk kelulusan untuk membina 7 sekolah jenis kebangsaan Tamil yang baru yang telah diluluskan pada tahun 2013, di mana salah satu sekolah itu, sekolah baru yang kita akan bina, ialah di kawasan Sri Alam dalam Parlimen Pasir Gudang. Jadi kita akan dapat satu sekolah baru untuk masyarakat India di negara kita. Kebajikan dan masa depan golongan nelayan pesisir pantai di Johor yang terjejas akibat kepesatan projek pembangunan yang sedang giat dilaksanakan bakal terbela menerusi Yayasan Nelayan Negeri yang kini di peringkat akhir penubuhan. Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Johor Selatan, Azli Muhammad Aziz berkata, pihaknya telah pun mencadangkan supaya kerajaan negeri menyumbang dana permulaan sebanyak RM10 juta kepada yayasan itu. Menurut beliau, idea di sebalik penubuhan Yayasan Nelayan Negeri itu datangnya daripada Menteri Besar Datuk Mohammad Khalid Nordin yang mahukan kebajikan masa depan golongan nelayan di Johor terbela. Menerusi dana permulaan itu, Yayasan Nelayan bercadang untuk menceburi beberapa bidang perniagaan yang boleh menjana keuntungan yang kemudiannya akan disalurkan kembali kepada nelayan-nelayan terbabit. Yayasan Nelayan yang kini masuk peringkat akhir penubuhannya itu juga akan membantu nelayan pesisir pantai yang terjejas akibat projek pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia rapid di Pengerang. Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN bertindak sebagai sekretariat kepada jawatankuasa penubuhan yayasan itu. Sebanyak 453,413 calon menduduki ujian bertulis pentaksiran tingkatan 3 PT3 yang julung kali diadakan di 2,608 pusat peperiksaan seluruh negara bermula hari ini hingga 16 Oktober. Menurut kenyataan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, ujian bertulis bagi peperiksaan yang menggantikan penilaian menengah rendah PMR itu meliputi 12 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam. Mata pelajaran selebihnya ialah kemahiran hidup bersepadu, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Kadazan Dusun, Bahasa Iban dan Bahasa Punjabi. Pelaporan pencapaian murid bagi PT3 diberikan dalam bentuk grade A, B, C, D, E dan F. Menurut kenyataan tersebut, Lembaga Peperiksaan dan Jabatan Pendidikan Negeri akan menjalankan moderasi pemeriksaan bagi memastikan kesahan skor calon. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran di pusat penyiaran kami di News Sejaya Johor. Salam takzim.